Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada pada malam yang ketujuh daripada bulan Muharram tahun 1442 Hijrah. Di saat yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya nak ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selamat menyambut tahun baru Hijrah yang ke-1442. Mudah-mudahan tahun Hijrah 1442 ini tuan-tuan kita semua berada dalam keadaan lebih baik daripada tahun Hijrah yang lepas. Kerana ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini adalah lebih baik daripada hari semalam. Hari ini itu juga membawa maksud tahun ini adalah lebih baik daripada tahun semalam, tahun lepas. Dan orang yang gagal atau orang yang celaka itu ialah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Membawa makna tahun ini lebih buruk daripada tahun semalam. Tahun lepas agak rajin juga datang majlis ilmu, jaga solat berjamaah. Rupa-rupa tahun ini dah jemu dah. Atau mungkin dah khatam kita, aku dah berhentilah. Itu makin buruk lah. Orang ini adalah orang yang paling gagal dalam kehidupan dia, atau paling celaka dalam kehidupan dia di dunia, apatah lagi di akhirat. Dan yang ketiganya, orang yang terpedaya pula. Orang yang terpedaya pula ialah orang yang hari ini sama dengan semalam. Tahun ini sama dengan tahun semalam. Tidak mau berubah, tidak mau berhijrah. Sedangkan setiap tahun hijrah datang itu dia membawa satu tuntutan supaya kita berhijrah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik. Tuan-tuan, pada malam ini izinkan saya untuk membuat sedikit tausiah tentang berkaitan dengan awal tahun hijrah ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada pertama sekali yang bercakap lah. Yang kedua, tuan-tuan lah kalau nak ikut tak nak ikut tak apa jugalah. Ya, tuan-tuan yang saya muliakan, hakikatnya apabila datang saja tahun baru kepada kita, maka bertambahlah setahun usia kita. Datang lagi tahun yang baru, bertambah lagi setahun usia kita. Maka tiap-tiap tahun usia kita bertambah. Maknanya kita apa? Semakin tua. Entahlah kalau tuan-tuan fikir semakin muda. Tapi hakikatnya ialah kita ni semakin tua. Dan satu lagi yang tak dapat dinafikan ialah baki usia kita itu semakin sikit. Sehinggalah satu saat nanti dia akan sampai ke titik akhir
kita bernafas di atas muka bumi Allah ini. Kemudian terkulailah kita jatuh, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa pun tak dapat elak, tak dapat nafikan. Entah tuan-tuan puan-puan yang dulu, saya kemudian, atau mungkin juga saya kemudian tuan-tuan yang dulu, tetap juga berlaku. Faham ya? Jadi pada malam ini saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan semakin diberi usia tua semakin baik, semakin tua semakin baik. Siapakah mereka itu? Hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khair qala man tala umuruhu wa hasuna amaluh fa ayyun nas syarr ya Rasulullah qala man tala umuruhu wa sa'a amaluh rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Al-Baihaqi. Ini tiga ulama, tiga imam hadis riwayat tentang hadis ini, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi. Satu hari anna rajulan qal, seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair ya Rasulullah? Siapakah manusia yang terbaik sekali ya Rasulullah? Nisbah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, siapakah dia yang terbaik sekali ya Rasulullah? Al-jawab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di kalangan manusia, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umat aku itu ialah man tala umuruhu, sesiapa yang diberi panjang usia. Semakin panjang usia dia, wa hasuna amaluh, semakin baik amalannya. Maknanya sentiasalah amalan seseorang yang baik itu dia bertambah baik. Fa ayyun nasu syarr ya Rasulullah? Kemudian lelaki itu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang jahat sekali ya Rasulullah? Al-jawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang jahat itu ialah semakin tua, semakin panjang usia, tetapi jahat juga, buruk juga amalannya. Yang tak pernah datang majlis ilmu ni contoh, sampai ke peringkat semakin tua pun tak nak datang juga. Yang tak datang ke masjid berjamaah bersama-sama dengan kaum muslimin yang jaga solat berjamaah, dia tak nak datang juga. Sampailah rebah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ialah manusia yang jahat nisbah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini adalah kumpulan yang pertama. Ya, semakin usia panjang semakin baik amal, semakin usia panjang semakin baik amal. Namun demikian, ulama-ulama mensyarahkan hadis ini, ya tuan-tuan, kalau kita tak tengok syarah daripada ulama ni, kita macam terkapai-kapai lah nak memahami siapakah dia yang semakin tua semakin baik amal. Ulama mensyarahkan sekurang-kurangnya kena ada 11 perkara, 11 amalan yang kena istiqamah dilakukan oleh tiap-tiap seorang untuk dapat semakin tua semakin baik amal. Pastikan tuan-tuan ada atau tidak 11 perkara dalam diri tuan-tuan ini. Kalau ada, alhamdulillah, tabarakallah. Kalau tak ada, apa nak kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena buat macam tu lah. Tapi saya percaya, saya yakin dan percaya apa yang saya nak sebut ni memang sudah ada dalam diri tuan-tuan. Cuma nak fokus saja. Nak fokus saja. Oh, rupanya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, sampailah yang ke-11. Baik. Tanda nombor 1, semakin tua semakin baik amal, dia kena jaga solat di awal waktu. Itu tanda yang paling besar sekali.
Kena ada pada orang yang dapat ditarif kepada semakin tua semakin baik amal. Tanda yang pertama, dia kena jaga solat 5 waktu di awal waktu. Itu dia. Maknanya tuan-tuan, kalau dah sampai ke peringkat tua macam ni, masih ada perangai melewat-lewat menangguh-nangguhkan solat, dah masuk waktu sembahyang, dah dengar dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di padang juga, yang tepi sungai mancing juga, yang di kebun juga. Dia tak kau, nantilah waktu tu panjang, kata dia. Na'udzubillah. Kalau masih muda-muda macam itu, mungkin ada excuse, mungkin ada maaf bagimu, sebab muda ni dia sibuk. Anak kecil-kecil lagi, tanggungjawab masih berat, nak rebut itu, nak ambil itu, nak buat ini, sehingga kan kadang-kadang solat itu tertangguh. Tak apa muda. Tapi kalau dah peringkat kubur, kata mari rumah, kata pergi, ni macam orang bercakap ni, dah tua, masih ada lagi perangai melewat-lewat menangguh-nangguhkan solat. Itu adalah orang tua jahat nama dia. Orang tua jahat. Jadi jangan ada perangai imam lelaki wa imam perempuan. Tanda pertama kena ada, jangan ada sifat atau perangai menangguh-nangguhkan solat 5 waktu. Itu yang pertama. Alhamdulillah, saya rasa tuan-tuan dah adalah ini. Kalau dah masuk waktu selagi tak sembahyang, serba tak kena lah. Nak buat itu tak kena, nak buat ini tak kena. Apa pasal ni? Rupanya tak sembahyang lagi. Allahu Akbar. Yang kedua, kena ada jaga solat 5 waktu itu bil jamaah. Ni kena tanda yang kedua ni, kena ada bil jamaah. Tapi khusus untuk kaum muslimin. Muslimat masih kekal lagi tanda yang pertama. Ya, sebab kaum muslimat dia tidak diberati dengan berjamaah. Namun kalau ada wanita-wanita kaum muslimat yang ingin turut serta berjamaah bersama laki-laki, maka jangan dihalang. Bang, ikut bang. Meh, kita ikut. Mai sembahyang. Jangan pula bang ikut sembahyang bang. Ish, orang perempuan kau mai ya. Itu habis. Tak boleh dihalang macam tu. Dibenarkan, kena dibenarkan. Baik, nisbah pada kaum muslimin, tanda yang kedua ialah dia kena jaga solat 5 waktunya itu bil jamaah. Sehinggalah satu peringkat kelima, 5 waktu itu menjadi darah dan dagingnya dibuat secara berjamaah, dengan secara jamaah. Pastikan dia dalam rekod kita, rekod catatan kita itu ada 40 hari solat berjamaah terus menerus bersama imam. Takbir imam yang pertama, imam takbir, makmum kita pun takbir, Allahu Akbar. Pastikan ada sudah dalam rekod kita, dalam buku catatan kita, 40 hari berjamaah terus menerus bersama imam dan dapat takbir pertama bersama dia. 200 waktu. Siapa-siapa yang ada catatan ini dalam buku rekod dia, 40 hari terus menerus solat berjamaah bersama imam, Allah akan anugerah dia 2 pelepasan. Pelepasan pertama, di dunia ini dia dibebaskan daripada sifat-sifat munafik. Umumnya sifat munafik ini ialah sifat-sifat mazmumah. Semua sifat-sifat mazmumah itu adalah sifat orang-orang munafik. Tuan-tuan, bila ada rekod 40 hari terus menerus berjamaah ini, Allah bersihkan diri dia tu daripada semua sifat-sifat yang mazmumah ini. Kemudian Allah masukkan ke dalamnya itu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu anugerah yang pertama, bersih daripada sifat-sifat munafik. Dan anugerah kedua di akhirat besok, bebas daripada sentuhan atau bakaran api neraka Allah. Sebab tuan-tuan, kalau kita dah mampu jaga solat berjamaah itu, lebih-lebih lagi dah ada pengalaman 40 hari berjamaah terus menerus, ketika itu nak mati, matilah. Kalau belum ada itu, jangan tuan-tuan. Kalau belum ada 40 hari berjamaah terus menerus ni,
Angkatlah tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan matikan aku dahulu ya Allah. Jangan matikan aku dulu ya Allah. Sebab dalam rekod aku belum ada catatan aku sembahyang berjamaah 40 hari terus menerus. Tuan-tuan dah ada ke belum? Tuan-tuan sebenarnya jawab. Orang lain tak boleh tolong jawab kan? Selagi tuan-tuan tak ada azam untuk dapat 40 hari terus menerus, agaknya sampai habis pun tak dapat. Kena pertama ada azam. 1442 ini aku azam nak dapatkan 40 hari solat berjamaah terus menerus. Kena ada azam macam ni. Biar apa, biar ada kapal terbang jatuh kat lapangan pun, aku tetap nak jaga solat berjamaah, nak dapatkan 40 hari. InsyaAllah bila dah dapat 40 hari terus menerus, Allah akan teruskan kekuatan itu untuk selama-lamanya. Tuan-tuan akan menjadi darah dan daging solat berjamaah itu. Itu yang kedua. Semakin tua semakin baik amal, kena ada jaga solat 5 waktu itu bil jamaah. Tanda yang ketiga, kena melazimkan diri dengan sembahyang-sembahyang sunat. Kita tak boleh hanya semata-mata sembahyang yang fardu saja. Kena ditambah dengan sembahyang-sembahyang sunat. Kena ada satu sifat melazimkan diri dengan sembahyang-sembahyang sunat. Matla'ul Badrin yang habis kita baca tu lebih daripada 20 jenis sembahyang sunat yang kita dah belajar. Pulunlah sembahyang-sembahyang itu. Supaya akhirnya apabila kita sudah ada tanda yang ketiga ini, kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suratul Fatah ayat yang terakhir. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna min fadlillahi wa ridwana. Mereka itu kelihatan banyak dan banyak rukuk dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka itu sudah dalam kumpulan orang yang banyak rukuk dan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik, yang paling seronok kita baca ayat ini, hujung daripada ayat itu Allah sambung lagi dengan kalimahnya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bila kau sudah banyak rukuk dan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terpancar daripada wajah mereka itu tanda-tanda hamba Allah yang soleh. Terpancar daripada dalam diri kita itu tanda hamba Allah yang soleh. Dan kalau sudah sampai ke peringkat sudah terpancar tanda-tanda hamba Allah yang soleh, nak mati-matilah. Dah ada tanda baik itu. Tuan-tuan, kena lazimkan diri dengan sembahyang sunat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apabila kita sudah berazam untuk melazimkan diri pada sembahyang-sembahyang sunat, hendaklah kita memastikan sembahyang sunat yang kita kena letak di peringkat yang atas, di tempat yang teratas sekali, ialah sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Ini tanda yang keempat. Semakin tua semakin baik amal. Kena jaga solat sunat rawatib itu seperti mana menjaga solat fardu juga. Tuan-tuan, kita dah belajar dulu sembahyang sunat rawatib ini ada dua hukumnya. Hukum yang pertama sunat muakkad. Hukum yang kedua ghairu muakkad, mustahabun saja, iaitu ghairu muakkad. Yang muakkad ini ada 5 tempatnya dan 10 rakaatnya. 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jumlah rakaat ada 10. Antara 10 rakaat ini, antara 5 sembahyang ini, yang paling afdal sekali ialah 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW mentarbiah sahabat-sahabatnya supaya tidak meninggalkan sunat muakkad ini di waktu hadir, di waktu Nabi tidak musafir. Namun di masa Nabi musafir,
Nabi jaga yang sebelum subuh ini. Yang lain Nabi tak ada tanda lah, tak ada hadis yang menyebut Nabi itu buat qabliyah, ba'diyah di dalam musafir, kecuali sebelum subuh. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang tertinggal 2 rakaat sebelum subuh itu, dia mengalami satu kerugian yang sangat besar, seumpama kehilangan sebiji dunia dengan segala isi kekayaannya. Tuan-tuan, kita ada sebiji dunia, bukan 100 ekar kebun sawit. Sebiji dunia kita punya dengan segala kekayaan yang ada dalam. Dengan terlepasnya sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu, sebiji dunia dan segala isi kekayaannya itu hilang daripada kita. Mahal tak mahalnya tu nilai sembahyang sunat subuh 2 rakaat ni. Okey, sambung lagi. Hukum yang kedua yang ghairul muakkad, mustahab. Dia mustahabun, hub, cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jaga yang ghairul muakkad ni, dia sudah digolongkan pada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ghairul muakkad. Apatah lagi yang muakkad tadi? Tuan-tuan dia. Yang ghairul muakkad juga ada 5 tempatnya, tetapi ada 12 rakaatnya. Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi sebelum zuhur itu sudah menjadi 4 rakaat. Yang 2 rakaat tadi muakkad, tambah lagi 2 rakaat ghairul muakkad, jadi 4 rakaat. 4 rakaat ni boleh buat dengan 1 takbir, 1 salam. Sama ada nak buat 2 tasyahud atau 1 tasyahud, boleh belaka. Dan yang terbaik ialah 2 takbir, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu terbaik. Tapi lambat sikit lah tuan-tuan, takut kita nak buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kawan sebelah dah batuk-batuk dah. Ustaz lambat ni Ustaz ni. Tak apa, kalau rasa-rasa lambat, buat 1 takbir 1 salam. Cepat sikit, cepat sikit. Begitu juga ba'diyah dia. 2 rakaat itu sudah hukum muakkad, yang tambah lagi 2 rakaat jadi ghairul muakkad. Di sini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang istiqamah qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat sampai qalu inna lillah, itulah dia istiqamahnya tu, terus menerus, maka haramlah jasadnya disentuh oleh api neraka di akhirat besok. Ya Allah, hebatnya qabliyah dan ba'diyah. Tapi jagalah solat zuhurnya, jangan qabliyah dan ba'diyah buat je, yang zuhur tak buat. Hatta kalau kita sudah tertinggal qabliyah zuhur sampai masjid sudah iqamah, mungkin ada sesuatu menyebabkan kita terlambat dan tertinggal qabliyah 4 rakaat ini. Ulama kata jangan risau, jangan sedih. Bawa qabliyah ni nanti kepada ba'diyahnya. Dah habis sembahyang zuhur, bangun dan buat 8 rakaat. Usalli samaniyati raka'atin qabliyah wa ba'diyah zuhur lillahi ta'ala. Aku sembahyang 8 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur kerana Allah Ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakaat, duduk tasyahud akhir dan salam. Tak payah baca surah pun tak apa. Dah dapat dah fadilat 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Dan mengikut kaedah usul fiqh, apa juga solat qabliyah, sunat qabliyah yang tertinggal, ya, bukan sengaja ditinggal, yang tertinggal, maka boleh dipindahkan kepada selepas sembahyang itu kita lakukan. Asar sampai ke masjid, tak ada peluang dah nak sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Tak apa, kita terus sembahyang. Nanti lepas sembahyang tu kita boleh buat 4 rakaat itu, walaupun itu adalah waktu tahrim, tetapi kita nak bawa, nak pindahkan tadi qabliyah tadi sebelum asar itu. Semua sembahyang-sembahyang qabliyah yang tertinggal boleh dilakukan pada selepasnya, dengan syarat waktunya masih ada. Kalau waktunya dah habis, tak boleh lah dah. Waktunya kena ada. Baik, itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur.
Dan yang ketiga yang katakan ghair muakkad ialah 4 rakaat sebelum asar. Tuan-tuan, masa kita muda-muda dulu mungkin 2 rakaat biasalah lepas sebelum asar, tapi dah tua-tua kini rujuk kitab Matla'ul Badrin kita dah baca, kita kena buat 4 rakaat sebelum asar. Sebiji macam sembahyang fardu asar lah kita buat macam itu. Yang membezakan hanyalah niat saja. Yang ini sunat, yang ini fardu. Macam tu. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sebelum maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang kelimanya 2 rakaat sebelum isyak. Ada 5 tempat dan jumlah rakaatnya ada 12. Itu tanda yang keempat. Kena jaga sembahyang sunat rawatib seperti mana kita menjaga sembahyang sunat fardu juga. Ada setengah tempat tuan-tuan, saya melihat datang ke masjid, tapi datangnya itu lawan lambat. Sampai qabliyah pun tak sempat. Apatah lagi nak tahiyat awak, nak tahiyat masjid. Dah Allahu Akbar, imam tak tabir, duduk dari masya-Allah Akbar. Bila tahiyatnya, bila qabliyah, datangnya lawan lambat, baliknya pula lawan cepat. Imam baru salam yang kedua tak silap, dia dah bangun ambil beg dah macam cawan. Apa nak kata orang macam ni? Kalau muda tak apa, mungkin dia sibuk. Tapi kalau tertuai-tuai macam kita ni, ya Allah, itu jahat lah. Langsung tak nak jaga solat sunat tahiyat masjid, qabliyah, ba'diyah. Allahu Akbar. Ada tuan-tuan. Yang keempat, kena jaga solat sunat rawatib ini seperti mana kita jaga sembahyang sunat fardu. Baru ada tanda semakin tua semakin baik amal. Yang kelima, semakin tua semakin baik amal. Tanda yang kelima ialah dia kena jaga solat witir sebelum tidur. Kenapa kata sebelum tidur? Sebab ini cerita tentang orang tua semakin baik, semakin tua. Nabi cadangkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gulungan tua. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, jagalah witir kamu itu sebelum tidur. 3 rakaat sebelum tidur. Jadi witir yang tam 3 rakaat. Yang tamam, tambah lagi lah, entah buat 5 ke, buat 7 ke, buat 9 ke, buat 11, paling banyak 11. Tapi kalau kita tam dan tamam, kalau tam atau sempurna itu 3 rakaat. Namun demikian, kalau kita buat 1 rakaat witir, itu sudah dapat pahala witir, tetapi tidak tam, tidak sempurna. Jadi jagalah witir sebelum tidur bagi yang sudah tua-tua. Yang muda-muda macam ini kena tidur dulu. Dah tidur nanti bangun buat tahajud, tutup lepas tahajud dengan 3 rakaat witir. Tapi kalau orang muda nak jadi orang tua pun boleh juga. Sebelum tidur dia witir dulu, tak apa. Oh, tak ada witir 2 kali satu malam. Witir sekali je. Ya. Kalau dah witir selepas isyak sebelum tidur dah witir, nanti bila kita bangun buat tahajud, tak payah buat witir lagi lepas tahajud. Kalau boleh. Itu yang 2 tu bukan witir. Itu yang 2 itu minal witri, muqaddimatul witri. Itu belum witir lagi, baru dapat muqaddimah. Muqaddimah witir ni boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8, buat 10. 10 tu 5 kali salam. Lepas tu kita tidur. Itu dah witir ke belum? Belum. Itu masih muqaddimatul witri. Usalli sunnatal minal witri ra'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat witir, aku sembahyang sunat daripada witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Paling banyak kena buat 10 rakaat, 5 salam, kemudian tidur. Besok pagi baru buat witir. Dah tahajud buat witir 1 rakaat. Itu cantiklah. Tapi kalau
Bahayanya macam mana? Dah buat muqaddimatul witri, tiba-tiba terus tidur bangun-bangun dah subuh. Habis ancai, tak dapat witir itu malam. Malam itu dikira tidak dapat witir. Walaupun dah ada 10 rakaat muqaddimah witir tadi. Ya. Sebab yang witir tu ganjil. Okey. Okey, cukup ya. Baik. Kat mana aku tadi? Kelima, semakin tua semakin baik amal, kena jaga witir sebelum tidur. Yang keenam, yang dikatakan semakin tua semakin baik amal, kena jaga 2 solat ni. Kena jaga 2 solat lagi ni. Pertama, di hujung-hujung malam, iaitu solat tahajud. Yang kedua, 2 solat ni letak pada nombor 6. Ya. Yang kedua, 2 rakaat solat duha di awal siang. Akhir malam tahajud, awal siang duha. Akhir malam itu walaupun dah masuk waktu imsak, 10 minit lagi nak masuk waktu subuh tu, waktu imsak, itu masih lagi boleh kita bertahajud. Boleh lagi makan sahur. Bagi yang pengantin baru boleh lagi berjamaah. Jamaah apa tu? Jamaah itulah. Tu dia. Tak maaf lah kan. Nak kata itu waktu sahur tu masih boleh tahajud, masih boleh sahur, masih boleh dam. Walaupun masa itu masih lagi bertahajud. Kita tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di hujung-hujung malam tu kamu bangunlah, kata Allah, dengan bahasa yang lembut dipujuk kita, bangun. Buat tahajud. Sekurang-kurangnya kata ulama 2 rakaat walaupun ringan. Ringan tu makan masa di 6 minit tu selesai lah tuan-tuan. Ringan lah tu. Rakaat pertama bacalah qul ya ayyuhal kafirun, lepas Fatihah. Rakaat kedua lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad. Lepas tu doa istighfar. Istiqamah. Siapa yang istiqamah dengan tahajud ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janji nak bangunkan ahli tahajud ini di tempat yang sangat terpuji di akhirat besok. Maqaman mahmuda tu sebenarnya tempat Nabi dibangunkan di akhirat besok. Ahli-ahli tahajud ini juga akan dibangunkan di akhirat besok di tempat yang bernama Maqaman Mahmuda, bersama-sama satu tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun-bangun tengoklah Nabi sudah ada kat depan kita. Tuan-tuan tak teringin ke macam itu? Jadikanlah kita ni sebagai ahli tahajud, istiqamah tahajud. Kalau dah tua-tua macam ni tuan-tuan masih belum tahu nak tahajud, itu tuan-tuan jahat nama dia. Minta maaf ni tuan-tuan, ni terlepas cakap pula. Tapi nak kelepeh-lepeh lah cakap sekali. Kalau tak nanti seronok je dia. Oh, dah tua-tua, dah 60, dah 70, tapi tahajud tak apa Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Baik. Satu lagi solat yang kena jaga pada kayu ukur yang ke-6 adalah sembahyang sunat duha. Waktu duha itu masuk kira-kira 28 minit selepas waktu syuruk. Sebab masuk lepas habis waktu subuh tu, tek yang tu, habis dah waktu kata dia. Tunggu 28 minit, lepas itu masuklah waktu duha. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebut para sahabat, ketahuilah kamu wahai sahabatku bahawa Allah mencipta kamu semua ni dengan tersusun 360 tulang sendi. Ini dalam diri kita lah, bukan sahabat je. Termasuklah diri kita ni ada 360 tulang sendi. Nabi kata, hendaklah kamu bagi hak 300 tulang sendi ini tiap-tiap hari. Kita kena bagikan haknya tiap-tiap hari, iaitu dengan tasbih, berbanyak-banyak tasbih, berbanyak-banyak tahmid, berbanyak-banyak takbir, berbanyak-banyak tahlil. Kemudian ada kerja al-amru bil ma'ruf, dan yang keenam ada kerja an-nahyu 'anil munkar. Dah ada 6 kerja tiap-tiap hari ni, barulah 360 tulang sendi itu dapat bahagiannya masing-masing. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ditukar yang 6 perkara itu dengan 2 rakaat solat duha. Dengan 2 rakaat solat duha walaupun ringan,
maka seluruh tulang 360 sendi itu dapat haknya masing-masing. Cerdaslah dia untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam, tuan-tuan. Saya ulang balik, yang pertama sampai yang keenam yang menjadi kayu ukur semakin tua semakin baik amalannya ialah berkaitan dengan solat. Berkaitan dengan solat. Itu sebab as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sesiapa yang jaga solat, buat solat, dia adalah orang yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Ada 6 perkara, tuan-tuan, ingat sebagai kayu ukur untuk semakin tua semakin baik amal berkait dengan solat. Yang ketujuh dah keluar daripada solat dah. Kayu ukur yang ketujuh, semakin tua semakin baik amal, kena ada khatam Al-Quran 2 kali setahun. Kena khatam Al-Quran 2 kali setahun. Tuan-tuan kena baca hari-hari lah, sikit. Kalau satu hari satu muka, insya-Allah setahun hatam lah. Kalau 2 muka, lagilah 2 kali hatam. Kalau satu muka, 1 kali hatam boleh. Sehari semuka, semakin semuka. 360 hari. Al-Quran tak sampai 360 muka surat ya. Sehari satu muka, sehari satu muka. Jangan baca satu hari 3 juz, kemudian 4 bulan cuti. Itu tak guna juga. Baik, itu yang ketujuh, kena ada khatam Al-Quran 2 kali setahun. Itu sangat-sangat dituntut, menjadi satu keutamaan untuk dapat ini, kayu ukur ini. Namun kata mazhab Hanafi, dia kata wajib khatam Al-Quran 2 kali setahun. Wajib. Tak khatam 2 kali berdosa besar kamu. Tapi mazhab Syafi'i dia kata satu keutamaan yang sangat dituntut supaya menghatamkan Al-Quran itu 2 kali setahun. Berbahagialah mana-mana tuan-tuan yang ada anak hafiz Al-Quran. Tuan-tuan sebulan sekali dia khatam, sebulan dia kali khatam. Pahala mak dan bapa ikut sama dapat. Ikut sama dapat. Apa yang didapat oleh anak tu pahala mak dan bapa masing-masing dapat. Untung. Baik, itu yang ke-6, yang ke-7, yang ke-7 dan yang ke-8. Yang ke-8, semakin tua semakin baik amal, kena mengambil bahagian dalam urusan puasa sunat. Kena ambil bahagian dalam ibadat puasa sunat. Jangan hanya bergantung semata-mata puasa fardu 3 bulan Ramadan sahaja. Kena ditambah dengan puasa sunat. Dan antara puasa sunat, antara yang terbaik ialah Sittah min Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan genap kemudian ditambah dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka orang ini dikira puasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Padahal puasanya sekejap je, tapi Allah kata kamu puasa sepanjang tahun, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Ini dalam bulan Muharram ini ada 2 hari puasa sunat, Tasu'a dan Ashura. Tasu'a hari yang ke-9, Ashura hari yang ke-10. Nabi semasa hidupnya sempat puasa Ashura hari yang ke-10. Kemudian selepas itu dia berazam, tahun depan kita tambah 1 hari lagi, Tasu'a dan Ashura, yang ke-9 dan yang ke-10. Sahabat dengar ucapan Nabi itu. Rupanya takdir mendahului Rasulullah wafat sebelum sampai tahun depan. Maka apa yang diucap oleh Nabi itu disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian oleh tabi'in sampailah pada hari ini kita sekarang. Sunat puasa dalam bulan Muharram yang utama ialah 2 hari, 9 dan 10. Dan banyak lagi lah puasa-puasa sunat tuan-tuan, hari Isnin Khamis, ataupun puasa hari putih 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan, atau puasa hari gelap 27, 28, 29, itu hari gelap, ataupun puasa selang-seli, hari ni puasa besok tidak, hari ni puasa selang-seli macam tu. Banyak. Kalau tak mampu nak buat semua,
Jangan tinggal semua. Kena ada sedikit sebanyak urusan puasa sunat. Itu sebagai kayu ukur yang ke-8. Yang ke-9, ya, kayu ukur semakin tua semakin baik amalannya, kena banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kena banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan haukil, dengan istighfar. Itu semua adalah kalimat-kalimat thayyibah yang sangat cantik untuk kita ulang, sebut sebanyak-banyaknya. Banyakkan tuan-tuan. Zikrullah wa zakara asma rabbih fa shalla dalam surah Al-A'la. Wa zakara asma rabbih, menyebut nama Allah, menyebut namanya, nama Allah, sebut. Zikir fa shalla, sembahyang. Lepas sembahyang, dah siap sembahyang berjamaah, zikir lagi, zikir. Masuk waktu sembahyang. Tuan-tuan, kalau itu boleh tuan-tuan buat, insya-Allah 10,000, 11,000, 12,000 dapat tiap hari. Zikirnya menyebut nama Allah. Atau sepaling-paling busuknya tuan-tuan, paling busuklah, tapi sangat mahal harganya. Jangan kata, saya tak boleh kata paling busuk lah, paling malas lah. Tapi walaupun malas macam itu, bila tuan-tuan boleh dapat buat, sangat mahal harganya. Nak zikir tu memang tak ada masa, tak sempat dah. Tuan-tuan tak banyak zikirnya pada Allah. Tetapi tuan-tuan ada satu tabiat. Bila malam tuan-tuan jaga bangun, tuan-tuan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian tuan-tuan panggil nama Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ampun dosa-dosa aku, ya Allah. Kalau dosa aku ni tidak diampun, maka nerakalah perginya aku, ya Allah. Aku tak sanggup masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Menitis air mata. Kata ambil batal, tidur balik. Tuan-tuan, itu pun sudah bernilai dengan nilai yang sangat mahal. Dengan menyebut, memanggil nama Allah macam itu, mengakui dosanya itu banyak dan minta ampun sampai menitis air mata. Setitis air mata itu tuan-tuan yang keluar, di akhirat besok tidak akan menangis lagi buat selama-lamanya. Mana-mana orang, kata Nabi, yang menyebut nama Allah di tengah-tengah sunyi sampai menitis air mata, di akhirat besok dia tidak akan menangis lagi. Tuan-tuan, mahal harganya tuan-tuan. Nak zikir daripada pagi sampai ke malam, tak sempat. Itulah satu-satunya cara yang sangat nilai. Dalam satu hadis yang lain, setitis air mata yang keluar ketika menyebut nama Allah di tengah sunyi itu sama harganya dengan darah mati syahid fi sabilillah. Orang yang perang pada sabilillah, mati dia, berhamburan darahnya itu membasahi badannya. Setitis air mata yang keluar, kita sebut, menyebut nama Allah lalu menitiskan air mata, harga setitis itu sama harga dengan darah mati syahid fi sabilillah. Tuan-tuan, tak teringin ke? Titiskanlah air mata dengan menyebut nama Allah di tengah-tengah sunyi sebagai ganti pada yang ke-9, iaitu banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dapat dua-dua lah tuan-tuan, itu pun buat, zikirnya pun buat. Ke-10, semakin tua semakin baik amalannya. Mau tak mau kena ada amalan berbanyak-banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin. Itu dikatakan salawat Jibril dan selawat para rasul-rasul yang dahulu, nabi-nabi yang dahulu. Nabi-nabi yang dahulu ada selawat pada Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad belum lagi wujud, belum lagi lahir. Nabi Adam sudah berselawat, Jibril sudah berselawat kepada Muhammad. Selawatnya ialah sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin. Itu mengikut kaedah fi'il madhi. Dan satu kaedah fi'il amar, Allahumma salli ala Muhammad,
Allahumma salli ala Muhammad. Pilihlah tuan-tuan suka yang mana, buatlah banyak-banyak. Last yang ke-11, walaupun diletakkan perkara yang ke-11, tetapi dia menjadi asas, menjadi dasar kepada perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 11 ni menjadi asasnya. Kalau tak ada yang ke-11 ni tuan-tuan, 1 sampai 10 tu larah, tak ada makna. Larah, tak ada makna. Apakah yang penting sangat tu yang ke-11? Iaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Umum saya katakan bahawa berakhlak dengan akhlak yang mulia ini ialah kita keluarkan semua sifat-sifat yang mazmumah, kemudian masukkan sifat-sifat yang mahmudah. Selagi mana seorang itu berserabut hatinya itu dengan sifat-sifat mazmumah, sampai bila pun dia tidak akan berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia tidak akan sampai pada akhlak yang mulia. Apa maknanya kita jaga solat di awal waktu, jaga sembahyang sunat, sembahyang sunat dan rawatib dan tahajud dan witir dan itu duha, tapi dalam masa yang sama masih juga kita takabur, masih dalam masa yang sama masih kita ada riya dalam amalan, masih ada hasad, masih ada dengki, masih ada suka memfitnah, masih ada suka nak ghibah, nak apa, mengumpat orang, masih suka bercakap bohong, menipu, menengking dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang mazmumah itu adalah sebagai namimah. Namimah itu apa tuan-tuan? Pisau cukur yang mencukur habis pahala yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ke-10 tadi. Habis dicukur oleh sifat-sifat yang mazmumah itu. Maka dengan sebab itu, asas bagi semakin tua semakin baik amalannya ialah kena bersifat atau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan setinggi-tinggi akhlak yang mulia itu seperti yang ditarbiahkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan dengan firman-Nya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mereka ini ditengking oleh orang-orang yang jahil, disakiti oleh orang yang jahil, dizalimi oleh orang-orang yang jahil, Nabi dan para sahabat akan balas dengan balasan yang baik. Maknanya setiap orang yang akhlaknya tinggi ini, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia akan balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau dah sampai ke peringkat itu, maka barulah yang pertama, yang kedua sampai yang ke-10 itu tadi dapat diiktiraf sebagai amalan-amalan yang soleh. Tetapi selagi masih berselepat dengan sifat-sifat yang mazmumah, pahala daripada amalan itu ada, tapi habis dicukur oleh sifat-sifat mazmumah itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar itu, roceng pun dah bunyi, suara pun dah segar. Kita berhenti. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, insya-Allah. Kalau tuan-tuan perempuan rasa berat nak beramal dengan 11 perkara itu, mau tak mau kena baca doa supaya dia menjadi ringan. Doanya tuan-tuan dah hafal sebab saya dah bagi tahu. Allahumma paksa, Allahumma paksa, Allahumma paksa. Sebulan kena baca macam tu. Masuk bulan yang kedua tukar, Allahumma biasa, Allahumma biasa, Allahumma biasa. Masuk bulan yang ketiga tukar lagi, Allahumma selesa, Allahumma selesa. Proses menterbiah diri itu ada 3 bulan tuan-tuan, baru berjaya. Kalau 3 hari je tabak lahum tak jadi. Kena ada 3 bulan. Terus insya-Allah jadi. Wallahu a'lam. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam
تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن أهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأهل جماعتنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.